muka surat 26. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadil yang muliakan Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah, dengan dua nikmat Allah beri pada kita. Pertamanya adalah nikmat sihat. Yang kedua nikmat kelapangan yang menghadirkan kita ke masjid ini, yang memberi kekuatan kepada kita untuk terus beramal dan beramal. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal yang soleh. Dan kita mengharapkan ada 7 macam amalan yang kata Nabi SAW, sab'un tajri lil ibad. Lakulah hambaku, kata Nabi, wa huwa fi qabrihi, terus sampai pahalanya walaupun dia berada dalam kubur, walaupun dia telah meninggal dunia. Yang pertama, kata Nabi SAW, ialah orang yang mengajar ilmu. Inilah peluang yang perlu diambil, kita menyampaikan ilmu. Yang kedua ialah, kata Nabi, mereka yang qara nahra, yang mengalirkan air. Maknanya, tuan-tuan, apa juga sumber air yang dimanfaatkan untuk membersihkan diri, untuk berwuduk dan sebagainya. Kalau zaman Nabi dahulu, mereka yang menyediakan ataupun membeli telaga-telaga, wadi-wadi yang digunakan dan dimanfaatkan. Yang ketiganya ialah disebut oleh Nabi SAW, ialah orang yang menggali sumur, mengalirkan sungai. Yang ketiganya menggali sumur. Yang keempatnya ialah orang menanam pohon, apa juga pohon, untuk dijadikan sebagai makanan, sama ada manusia ataupun haiwan, binatang, yang diniatkan untuk manfaat semua. Yang kelimanya adalah orang yang membangunkan masjid, mengimarahkan masjid, membangunkan rumah Allah. Yang keenamnya ialah orang yang sentiasa membaca dan memahami Al-Quran. Dan yang ketujuhnya, mengalirnya pahala itu, yaitu orang yang meninggalkan anak-anak yang soleh, yang sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepadanya ketika ia telah meninggal. Inilah 7 amalan yang terus dia dapatkan pahalanya. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita yang menuntut ilmu pada pagi ini, dengan ilmu yang kita dapat akan mengalir pahala. Kita niatkan juga pahala ini kepada mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu khina yazkuruni fa iz zakara fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fil mala'i zakarnuhu fil mala'i khairin minhu. Artinya, Allah Ta'ala berkata, firman Allah Ta'ala, aku diisi zan
hambaku dengan aku, dan aku bersertanya ketika menyebut ia akan daku. Maka jika menyebut ia akan daku, maka dirinya nescaya aku sebut akan dia pada diriku. Dan jika menyebut ia akan daku pada perhimpunan, maka aku sebut akan dia pada perhimpunan lebih baik daripadanya. Maknanya begitu dekatnya Allah dengan kita, hampirnya. Kalau kita sebut dalam keadaan kita sahasta dengan Allah, maka Allah lebih dekat lagi, sejengkal. Kita berjalan untuk kita bertemu dengan Allah, maka Allah seolah-olah berlari. Dalam satu hadis Nabi sebut sedemikian. Betapa Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati akan hamba-hambanya yang senantiasa mengingati Allah. Kita bangun awal-awal lagi, kita dah bergegas untuk datang ke masjid. Ini kita zahirkan rasa cinta kita kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak mengambil peluang dan kesempatan untuk kita berlengah-lengah. Ataupun ada setengah di antara mereka yang dia cukup jaga kesihatan dia. Dia sanggup siap dengan pakai seluar pendek, dia pergi jogging dulu. Pergi jogging dekat Taman Tasik, tuan-tuan. Sedangkan orang semua pergi ke masjid untuk menunaikan kewajipan. Tapi dia nak jaga, takut nak jaga kesihatan, maka itulah yang lebih utama. Maka dia jogging sampailah pukul 7.30, pukul 8. Balas roti telur pula tu, tuan-tuan. Lepas-lepas itu balas pula roti. Jadi maknanya kita ni, tuan-tuan, exercise lah. Maknanya kita sembahyang ni satu pergerakan. Bukan macam agama lain kan. Agama Buddha, agama Confucius, agama lain dia duduk tegak kan, sembah Tuhan dia. Kita ni dengan satu pergerakan yang cukup cantik. Kita berdiri tegak, kita takbir, kemudian kita rokok, betulkan tulang belakang ni, tuan-tuan. Lepas tu kita sujud pula, turun ke bawah sujud, lutut kita bergerak, exercise dalam keadaan kita tidak sedar. Sebab itu ketika mana pasukan pengaman di bawah PBB, satu batalion tentera daripada Korea Selatan pergi dekat Iraq, tuan-tuan. Dia melihat dekat dengan masjid, dia punya komandan dia tengok orang Islam sedang solat, maka dia rasa tertarik pergerakan solat tadi. Dia tengok imam di depan, Allahu Akbar, yang lain pakai ikut, angkat takbir semua serentak, Allahu Akbar, rokok, pakai rokok semua serentak. Dia kata, ini yoga ke apakah, dia kata kan? Ini senaman apa ni? Dan Sami'allahu liman hamidah, pakai berdiri pula, rokok sampai selesai. Jadi dia pun try lah buat. Dia try buat seorang dia. Dia tengok, dia kata macam ni. Dia tak baca apa, tuan-tuan. Dia berdiri tegak, kemudian dia rokok, kemudian dia berdiri balik, kemudian dia sujud, dia duduk, dia sujud. Dia rasa macam rasa lapang. Sendi-sendi tu rasa macam bergerak elok, cantik. Darah dia macam mengalir elok. Maka dia panggil semua dia punya pasukan tentera dia tu. Buat senaman pagi macam mana solat. Disuruh pakai berdiri semua, ikut dia pakai berdiri. Rokok, pakai rokok. Diri balik. Lah dia jumpa imam. Dia kata bagus juga, dia kata senaman ni, dia kata. Imam kata senaman apa? Kami tengok, dia kata orang duduk kat rumah ni, masjid lah, duduk gini-gini. Dia kata ini solat, sembahyang. Sehingga kan dia pun tertarik untuk mendalami juga apa itu Islam. Akhirnya dia masuk Islam, tuan-tuan. Komandan dia masuk Islam. Dia masuk Islam saja. Lepas tu bila dia isytiharkan dia dah memeluk agama Islam, satu batalion dia masuk Islam. Maknanya hebatnya pergerakan solat ni. Jadi solat ni, tuan-tuan, jangan kita anggap satu benda yang mata-mata bacaan-bacaan, doa-doa, tapi dia juga adalah merupakan satu pergerakan yang memberi sihat kepada tubuh kita, badan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kasih sayang dia kepada hamba-Nya yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata memberi manfaat. Kita saling mengingati akan diri kita dan mengingati juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ala anabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqil zahabi wal wariqi wa min an talqaw aduwakum fadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu bala, qala zikrullah. Adakah tidak aku khabarkan? Disebut, Nabi kata, tidak aku beritahu, aku khabarkan akan kamu dengan sesuatu lebih baik amalan kamu. Nabi kata nak bagi tahu untuk satu amalan lebih baik, yang lebih afdal, dan lebih bersih di sisi raja kamu, dan tinggi-tinggi pada derajat kamu. Kamu akan dapat derajat yang tinggi, tinggi-tinggi derajat kamu. Lebih baik bagi kamu daripada kamu membelanjakan emas. Makna kelebihannya daripada kita membelanjakan emas dan membelanjakan emas perak, emas dan perak, dan daripada bahawa berjumpa ia kamu akan seteru kamu. Lebih baik lagi daripada kamu bertemu dengan musuh, maka engkau pukul akan tangguh-tangguh mereka, dan ia pukul akan tengkok kamu, pukul akan leher kamu, dan kau pukul akan leher dia, leher musuh kamu. Berkata mereka, bahkan ya Rasulullah, maka sabda Nabi, ingatlah Allah. Mana satu amalan yang begitu mudah disebut, tapi pahalanya lebih daripada kita berlawan dengan musuh. Musuh pukul kita, kita pukul dia, berperang, maksud berperang lah. Maka ingat Allah. Jadi artinya berperang itu kalau kita tidak ingat Allah. Qazman dia berperang bersama-sama dengan tentera Islam dalam peperangan Uhud, dengan berani tuan-tuan, dia memukul musuh, gemerincing, mata pedang dihayun dengan begitu gagah. Akhirnya tuan-tuan dia cedera parah. Maka ketika itu dia merasakan satu kesakitan, maklumlah cedera yang begitu parah. Akhirnya dia bunuh diri dia sendiri. Sehinggakan Nabi kata dia tidak syahid. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah Qazman ini berjuang di pihak kita, berjuang bersama tentera-tentera Islam, berhadapan dengan musuh? Maka Nabi SAW menyatakan bahawa dia berjuang bukan kerana Allah, dia berjuang kerana bangsa dia, Ansar, nak menunjukkan betapa gagahnya bangsa dia, nak menunjukkan hebat dia sebagai bangsa Ansar, berjuang kerana kebangsaan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak terima amalan siapa yang melakukan sesuatu bukan kerana Allah. Maka sebab itu, apa juga amalan kita, apa juga perbuatan kita, lillahi ta'ala, kerana Allah. Tuan-tuan mari masjid ni, kalau bukan kerana Allah, walaupun kita semayang dengan semayang sunat dia, dengan kita berzikir panjang dia, kosonglah, tak ada apa tuan-tuan. Sebab niat kita bukan kerana Allah. Niat kita, kita buat sesuatu kerana nak dapat kita pujian. Oh dia tu alim, oh memain, oh mulut dia bergerak, berzikir ada tu. Jadi kita dengar ujung-ujung kat orang tersebut, kita ni orang alim, ahli ibadat, rajin datang masjid awal, balik lambat. Jadi pada sisi manusia hebat sisi manusia, tapi pada sisi Allah tak ada apa. Kan? Innama a'malu binniyat. Iaitu hadis yang pertama dalam matan arba'in itu ialah innama a'malu binniyat. Mana buat satu benda dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Juga orang yang berzikir ni, dia zikir tu dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun berzikir lebih hebat daripada dia pergi berperang. Kalau dia berperang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berjuang bukan kerana Allah, tapi dia melakukan sesuatu adalah kerana zikrullah, ingat Allah. Baik itu tuan-tuan, bersihnya kita kata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang yang sentiasa mengingati Allah. Dan bagi zikir itu beberapa faedah. Ada beberapa kelebihan bila kita zikrullah. Dan nataij yang mendapat akan dia oleh mereka yang mengkali atasnya dengan sifat adab. Dengan sifat adab. Adab ni ialah akhlak yang mulia dan qudur, dengan kita menzahirkan, menghadirkan hati-hati kita kepada mengingati Allah. Sekurang-kurangnya bahawa mendapati ia pada dirinya daripada manis dan lazat. Sebab itu kita nak mencari kemanisan. Tahu dengan rasa beza tuan-tuan. Tahu kelebihan kita begini-begini.
Tapi orang yang merasa itu dia lain. Merasa itu dia sendiri. Macam kita kata semayang kan. Kita semayang, kita mengaji ni tuan-tuan dengan hati kita yang ikhlas. Kita rasa bagaimana nikmatnya, kelazatan beribadat. Tapi kalau orang cakap dia tahu saja kan. Kuih ni sedap tapi tak pernah rasa pun. Oh sedap pun kuih ni. Tepung talam ni sedap. Memang terkenal lah kan. Di Taiping ni ada kedai ni memang dijual apa nama? Ni banjir udang. Oh sedap. Tapi pernah rasa tak? Tak. Tu macam mana tahu sedap? Orang bagi tahu. Tak sama dengan orang yang pergi sendiri. Dia makan, dia rasa memang ini special punya. Jadi kadang kita tak tahu tuan-tuan. Hari tu duduk jalan dengan kawan. Dia kata ustaz ni lah kedai. Orang daripada Penang datang, Kedah datang, pagi-pagi dah sampai dah. Dekat dengan pokok asam. Dia kata ni kedai ni dia jual apa? Roti bakar telur goyang. Sanggup datang daripada Penang datang. Masa nak berdarah tu telur goyang. Ada apalah sedapnya mungkin, tapi kita tak nak rasa tuan. Orang bagi tahu. Kita di Taiping kita tak tahu benda tu diviralkan. Diviralkan. Tak tahu tuan-tuan. Apa tu laksa sedap kan. Orang pakat datang. Dekat Pak San juga. Itu Ustaz Kazim lah dia kata nak cari laksa sedap dia. Orang pakat mari. Ustaz Kazim kan dalam ceramah dia ke dalam dia punya video klip kan. Dia kata ada satu laksa sedap dekat Pokok Asam. Saya pun cari dah juga kan. Biasa je lah kan. Taklah macam special sangat, banyak lah kan. Tak tahu rasa orang lain kan. Jadi kita tak tahu. Jadi kalau kuih limas ni tuan-tuan, kita duk makan, tak sedap pun. Mana kata sedap? Iyalah, duk rasa di atas. Kita duk rasa lemak di atas, memang tak sedap. Kita kena tu ambil sampai tu. Sebab manis dia tu di bawah. Manis dia bukan di atas. Islam ni manis dia bila kita dapat merasai sampailah kita selam, menyelami Islam tu apa dia? Baru kita sanggup korban, sanggup susah payah, tak ada rasa apa, rasa nikmat. Kita habis duit kerana kita infak. Masjid kata nak minta buat itu ni, kita bagi. Kita rasa seronok. Walaupun duit kita habis beribu-ribu. Tapi untuk apa? Untuk Islam. Kita yakin bahawa inilah saham akhirat. Inilah saham akhirat yang akan kita dapat di akhirat nanti. Confirm. Maka kita tidak rasa ragu-ragu untuk berkorban jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu, harta dulu. Bukan senang kita nak korban harta. Jiwa boleh, tenaga boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni hari Ahad. Ni SU masjid ataupun pengurusi masjid buat pengumuman. Kita hari ni buat gotong royong sikit. Kita nak bersihkan kawasan masjid, kawasan tanah perkuburan. Bakat datang habis tuan-tuan. Bakat datang habis. Walaupun jamuan buat simple je kan, bihun goreng je, datang. Janji kita nak tapi bila bab duit payah tuan-tuan. Baik tu dia amwalukum, dia letak harta dulu, baru diri kamu. Makna susahnya kita nak korbankan harta. Ada orang alim bukan main, tetapi bakhil, susah dia nak bagi. Ada orang mengaji sampai luar negara, Azhar, Mesir apa, ustaz. Tapi bila kita nak dapatkan sumbangan sikit pun cukup payah. Orang biasa-biasa yang susah, yang orang miskin, yang tu yang banyak memberi. Sedangkan orang yang kita kata dengan gaji besar dia, dengan kereta dia hebat, dengan kelulusan dia tinggi, tapi susah dia nak memberi. Sebab ujian Allah. Amwal ni satu ujian besar yang Allah beri. Dan kita insya-Allah bila kita dapat kemanisan dalam kita melakukan amal, kita tak rasa bimbang. Dengan harta, kekayaan yang kita dapat itu kita berkongsi. Dan Allah tambah lagi. Dan kelazatan barang yang membilang hina pada lambungnya. Akan tiap-tiap barang yang mengetahui ia akan dia pada kelazatan daripada dunia ini. Maknanya waktu pagi dia hilangkan rasa lazat apa tu kita tidur. Bayangkan kita nak bangkit subuh ni tuan. Melihat sana, melihat sini kan, rekod sana, rekod sini. Rasa sedap tuan-tuan, tarik lagi selimut. Itu bagi orang yang dia merasa kelazatan, berehat.
Maklumlah hari Ahad. Kalau hari kerja boleh pula dia bangkit awal. Pasal apa? Nak jaga hati bos. Nak jaga kita punya ketua jabatan kita. Maklumlah kan dia yang setiap bulan menilai prestasi kita. Oh, ini dia punya pekerja bagus sampai awal dekat pejabat. Jadi kita bagi prestasi baik, cemerlang, dapat anugerah, naik lagi gaji dia. Boleh naik pangkat lagi. Kita nak fikir begitu. Tapi bila kita dengan Allah, bila kita nak melakukan ibadat kepada Allah, bangun untuk sembahyang subuh, kena hari Sabtu Ahad, memang kadang-kadang kita kata merasa seronok, berehat-rehat. Susah kita nak bangun pagi, kecuali orang yang saya sebutkan tadi. Dia menyelami Islam, dia merasakan diri sebagai hamba Allah yang mesti melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Allah kata bagi Tuhan kamu tunaikan hak Allah. Allah tak minta banyak pun. Allah cuma minta jangan mensyirikkan Allah. Jangan sekali-kali kau mensyirikkan Allah. Maknanya jangan menyekutukan Allah. Ambillah segala nikmat yang Allah kurniakan. Oksigen kita sedut. Setiap hari kita sedut oksigen. Adakah Allah minta bayar sebagaimana kita menggunakan elektrik, menggunakan air setiap bulan sampai bil? Baru ni bil saya melambung tinggi tuan-tuan. Dekat 2,000 air saja. Saya kata macam mana air boleh banyak? Rupanya bocor. Kita tak tahu. Paip pecah. Dia pecah di bawah. Saya kata mesti ada satu benda ni yang menyebabkan bil naik tinggi ni. Cek. Rupanya dia pecah di bawah tuan-tuan. Tengok basah dia kalau pecah di atas, nampak air memancuk tu kita tahulah. Reda je lah tuan-tuan. Nak kata apa, kita tak salahkan siapa kan. Dah takdir. Hari ni kena keluar duit lebih sikit. Bayar apa? Untuk air. Dekat lebih tuan-tuan. Garu kepala tak kata air. Main. Itulah kita kata benda dunia dia kan. Apa nak buat sana kan. Itu ada kalangan orang bila fikir balik zaman Rasulullah dulu, mereka berebut kan. Lepas tu Uthman bin Affan sampai diwakafkan dia punya sumur dia. Sampai sekarang ni kalau kita pergi di Madinah kita akan dibawa melawat tempat selaga. Disebut sebagai wadi kan. Tempat apa tu Sayyidina Osman beli kemudian dia infakkan air tadi. Dia ada duit. Dia orang kaya. Orang Yahudi kata aku tak nak jual. Osman pujuk dia, pujuk. Nah ni dia kata macam ni dah. Aku jual untuk hari ni, besok aku punya balik. Besok kamu punya. Dengan harga yang begitu tinggi. Osman kata okey tak apa. Kan? Hari ni aku punya, besok kamu ambil. Hari ni, besok lagi saya punya. Mana berganti-ganti. Dia bukan jual secara total, secara penuh tak. Cerdik Sayyidina Osman ni. Dia bila dia dapat saja, untuk hari ni dia pesan pada orang Islam. Ambil air ni, stok untuk besok. Besok tak payah beli dah dekat ni. Dekat orang Yahudi dia tak payah beli. Dia bagi percuma je. Tanpa apa-apa bayaran. Jadi orang Islam ni, air sangat penting tuan-tuan. Zaman dulu, zaman kita kata Rasulullah dulu, memang susah nak dapatkan air. Padang pasir kan. Jadi bila dia offer, ambil dah stok untuk besok. Besok mereka tak ambil air. Orang Yahudi duduk tunggu orang beli air dia, tak ada siapa. Akhirnya dia pun fed up. Dia kata kalau macam tak guna, aku jual hak bahagian dia. Maka dibeli sepenuhnya oleh Uthman bin Affan, kemudian diwakafkan. Saya jumpa orang sahabat. Kata ada satu sen minyak yang dia beritahu dekat surau, bil air dia kata biar kami yang bayar. Jadi lega lah kan. Surau tersebut kerana apa? Toke sen minyak tu orang yang baik kan. Orang kata yang dia faham lah kan. Besarnya ganjaran orang yang orang kata menginfakkan, bayar bil. Ada seorang hamba Allah ni kan, dia jumpa dengan bendahari masjid. Yang tu surau ni masjid, bendahari masjid. Dia kata, saya nak ambil manfaat pada zaman Nabi dulu, Sayyidina Osman, saya nak bayar untuk bil listrik tiap-tiap bulan saya bayar. Banyak mana saya bayar untuk masjid ni. Itu lagi saya hidup lah. Maknanya kita nampak orang yang Allah beri hati dia sangat kuat. Iman dia sangat kuat. Dia tak sayang pada harta, tetapi dia menggunakan harta untuk agama Allah. Bahawa fana ia dengan sebab yang disebut daripada yang menyebut, dia akan rasa fana. Fana dia rasa macam
Macam satu benda yang tak dapat digambarkan. Seronok dia beribadat. Seronok dia datang ke masjid. Satu hari tak datang masjid, dia rasa macam ada satu benda tak kena. Sebab itu bila orang yang duduk dekat dengan rumah Allah ni, dia rasa satu kelebihan Allah beri kepada dia. Kerana dia mudah untuk datang berjemaah masjid dan sebagainya. Daripada yang menyebut dan pada barang lain daripadanya. Dan barang siapa yang duduk ia atas suci pada tempat yang suci. Orang yang suka pergi ke tempat-tempat yang baik, tempat yang suci. Antara tempat yang suci ini ialah masajidallah, masjid-masjid, surau-surau, rumah-rumah. Kita kata orang-orang yang soleh, tempat-tempat pengajian, markas dan sebagainya itu merupakan tempat yang suci. Hal keadaan berhadap ia ke kiblat. Maknanya kita ada kiblat. Kiblat ni apa benda? Kiblat ini merupakan syiar. Syiar sahaja, bukan syariat. Sebab itu, apa tujuan kiblat ni? Nak menyatukan seluruh umat di dunia. Itu dia punya tujuan. Kenapa Allah memerintahkan agar kita menghadap kepada satu kiblat saja. Kalau andai kata tak ada kiblat, tuan-tuan, mungkin manusia ni dia akan menghadap ikut suka dia. Tapi bila mana zaman Nabi Ibrahim bina kiblat Kaabah, yang kiblat Kaabah bersama dengan Nabi Allah Ismail, maka dia adalah kiblat orang Islam. Dan kiblat ni pernah bertukar kepada Masjid Aqsa, tapi dialihkan semula menghadap ke arah kiblat. Jadi kita kiblat ni kalau kata diangkat, letaklah dekat batu 4. Adakah orang akan pergi menghadap ke arah kiblat yang telah diangkat daripada Masjidil Haram tu, letak dekat masjid batu 4? Adakah orang akan tawaf datang ke Kemunting? Tak, tetap pergi walaupun kiblat tak ada. Maknanya menolak tanggapan musuh bahawa kita ni memuja batu. Ada orang Islam pun sembah batu. Pergi Mekah, pusing batu. Dia kata, tak, kita tak sembah batu. Kita jadikan sebagai syiar. Masjid ni, bila kita pergi, kita nampak, masjid kita. Pasal apa kita tahu masjid? Sebab dia ada kubah. Jadi masjid tu bentuk dia berbeza dengan bentuk-bentuk rumah ibadat lain. Maka kita katakan, itu syiar dia. Kubah masjid tu syiar. Sebab itu dia ada kubah. Baik kita pergi mana pun kita tahu ini masjid. Tuan-tuan kalau pergi dekat Sepanyol, tuan akan tengok banyak masjid. Tapi tuan-tuan tak boleh solat. Tuan-tuan tak boleh semayang dalam masjid. Sebab itu bukan masjid lagi. Itu adalah merupakan gereja. Itu gereja. Itu zaman hitamnya Islam. Zaman kegelapan. Setelah kita lihat pemimpin Andalusia yang melakukan kesilapan besar pada ketika itu. Mereka berfoya-foya dengan kesenangan. Dengan harta-harta yang pada mereka kenakan cukai yang tak sepatutnya. Kemudian mereka membiarkan rakyat terjadi miskin dan terus miskin. Kemudian ketika itu berlakulah perebutan kuasa dalaman antara sesama mereka. Kemudian Raja Ferdinand dan Isabella, Ratu Isabella, mengambil kesempatan dan peluang untuk menjatuhkan kerajaan Andalusia. Kita bayangkan di zaman hebatnya Islam, ketika mana pemimpin Musa bin Nusair menghantar akan ketua perangnya pergi ke Spanyol, dipimpin oleh Panglima Tarikh bin Ziyad, membawa hanya satu bahtera, satu kapal sahaja dengan tenteranya. Bila sampai sahaja dekat Jabal Tariq, disebut Gibraltar, maka Panglima Tarikh bin Ziyad telah membakar akan kapal dia. Sehinggakan tentera-tentera yang bertanya kepada Panglima Tarikh, kenapa dibakar kapal kita? Bagaimana kita nak kembali semula ke negara kita? Ketika itu Panglima Tarikh bin Ziyad berkata, Al-adu amamakum, al-bahru wara'akum, fahtaru ayyuhuma syi'tum. Musuh di hadapan kamu dan lautan di belakang kamu. Di mana satu hala tuju kamu. Andai kata kamu berperang bersungguh-sungguh, mati syahid. Andai kata kamu berpaling dan kamu akan berdepan dengan lautan yang bergelora, kau mati, maka mati yang sia-sia. Maka ketika itu kita lihat, walaupun bilangan tentera hanya satu pasukan tentera daripada satu kapal saja, mereka berjaya menawan Spanyol, Granada jatuh, Valencia jatuh. Kemudian ketika itu hebatnya Islam di Spanyol. Tapi hari ini tinggal sejarah, tinggal masjid-masjid, tuan-tuan. Tinggal masjid-masjid. Tetapi tak boleh nak sembahyang sebab telah jadikan sebagai gereja. Itu syiar. Kita lalu nampak masjid kubah besar.
Masjid Batu Empat cantik tu ramai. Masjid. Orang pergi dekat tu singgah. Rupanya rumah ibadat Bengali. Dia lebih kurang macam masjid juga. Tu dekat ni. Ada yang silap pergi. Rupanya dia kata Bengali ni asalnya Guru Nanak. Guru Nanak dia Islam. Tapi satu peringkat dia fikir balik, dia kata macam mana nak menyatukan bangsa. Hindu, Islam apa semua. Supaya mereka boleh berkompromi hidup saling kita berkasih sayang. Maka dia buat satu agama nama dia Bengali. Itu yang orang ibadat dia pun macam masjid juga tuan-tuan. Dia pakai jubah juga. Pakaian dia pun macam ni kan. Orang Islam juga. Tapi sebenarnya bukan Islam pun. Serban dia lebih besar daripada serban kita orang Islam. Pakai serban kan. Itu Bengali kan. Jadi kita kiblat ni jangan duk anggap kita sembah batu dah. Kita syiar dia. Lagi diam segala anggota dan tunduk kepala. Mana sujud? Hanya kepada Allah kita sujud. Manusia tak boleh. Jangan sampai peringkat kita mengagungkan manusia ni depan raja sekalipun sampai rokok kita, sampai sujud. Tak boleh. Kemudian menyebut ia akan Allah. Sebut akan Allah dengan sebanyak-banyak. Dengan lidah dia. Dan kemudian hadirkan hati dia. Baik itu semayang ni antaranya hudurul qalbi. Makna hadirkan hati kita bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Kita sedang berbisik dengan Allah. Bila kita merasakan demikian, timbul hudur, khusyuk dalam sembahyang. Rasa seronok kita beribadat kerana seolah kita bercakap dengan Allah. Awal-awal lagi kita dah minta pada Allah, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini. Wajah tuwalil ladzi fataras samawati wal ardi, dengan hati yang penuh lembut. Dengan hati yang lembut kita minta supaya Allah terima amalan kita yang sedikit. Sembahyangku ya Allah, inna salati wa nusuki, ibadatku wa mahyaya, hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Kita bercakap dengan Allah. Kita sebut apa? Istilah apa? Monolog. Dialog berdua. Monolog, cakap seorang-seorang. Seolah kita macam bercakap seorang dengan Allah. Semua doa. Sembahyang subuh, kita angkat tangan, kita tadahkan doa, kita minta apa? Supaya Allah beri hidayah. Itu sangat penting. Ya Allah, engkau beri hidayah kepadaku ya Allah, sebagaimana engkau beri hidayah kepada orang lain. Hidayah ni sangat mahal. Hidayah ni sangat mahal. Ada orang yang Allah tak beri hidayah, lalu dia mati dalam keadaan diseksa dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya. Ataupun dia Allah beri hidayah, Allah tak beri hidayah, tapi dia masih ada tauhid. Dia mati juga tapi kena seksa beribu-ribu tahun dalam neraka tuan-tuan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, selama manakah hari neraka itu, hari akhirat itu? Adakah menyamai hari di dunia? Nabi tak jawab. Tapi Nabi tunggu wahyu Allah. Sebab Nabi tak tahu. Maka Allah turunkan surah Al-Ma'arij ayat 4. Nabi sebut pada para sahabat, malaikat Jibril akan bertemu dengan Allah setiap hari. Akan naik menghadap Allah satu hari di akhirat. Miqdaruhu, kadarnya kata Allah, satu hari itu menyamai 50,000 tahun. 50,000 tahun di dunia ini untuk satu hari akhirat. Andai kata kita dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala satu hari, mana 50,000 tahun kita duduk. Seperti mana lamanya kita di dunia. Ada umur kita sampai 50,000 tahun? Tak ada, tuan-tuan. 1000 tahun pun tak ada. Kecuali Nabi Nuh dululah. 100 tahun. Kalau 100 tahun tuan-tuan, wartawan datang tanya, pakcik, ni nak temu ramah pakcik, makan apa pakcik? Sehat ni? Kuat, bertenaga semua? Masih gagah lagi? Boleh berjalan kaki, tak payah pakai tongkat? Orang pakat pelik. Kita kuat, bertenaga, umur 100 tahun. Apalagi kalau 200 tahun tuan-tuan. Memang keluar dalam TV ya. Tapi kita dah makin lemah. Umur tak sampai 70 tahun. Baru naik 3 tangga je. 1, 2, 3. Nak sampai sliding door. Bunyi nafas. Nafas pun nak tarik pun dah semput dah tuan-tuan. Tak larat dah Ustaz. Tak larat dah Ustaz. Macam saya lah kan. Bila dah sebulan tak makan nasi. Rasa lemah betul tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah doktor kata ganti nasi tu minum susu Pokoknya ada susu protein yang kita boleh minum tuan-tuan. Jadi itu yang boleh mengajak tu. Kalau tidak, tak boleh dah nak berjalan tak larat.
Dia sihat, tak ada apa. Cuma Allah tarik nikmat, deria kasar tu. Tentu yang kita tak boleh fikir. Kita kena sikit Tuhan tak, kita dah masa Allah, ya Allah, dah habislah nikmat. Nikmat nak makan tu. Tengok tak lalu, semua tak lalu. Kan? Jadi sebab itu saya sekarang ni tuan jarang dah. Kalau kata di masjid-masjid, Ustaz, malam ada ni sikit, saya kata minta maaf lah. Kan? Saya kena makan ubat kan, sebagai alasan lah kan. Sebab sedap betul tuan-tuan, semua sedap dengan apa tu, kambing lah kan. Lepas kuliah isyak, makan malam kan, biasalah. Kambing perap dia, kan? Sate dia lah, macam tuan-tuan. Siakap 3 rasa, kalau belah pi serong pula ikan apa, kari sembilang, bibit merah. Hui. Semua tu memang kita makan balik lena tuan-tuan. Makan malam balik lena. Lena sungguh dah. Toksik habis Ramadan. Kan? Maka dia melihat dengan mata hati. Kita ni melihat sesuatu dengan mata hati. Bukan mata zahir. Sebab itu kita rasa, ya Allah, qalbun salim. Hati kita sejahtera sebab kita melihat dengan mata hati. Orang yang buta mata hati dia tuan-tuan, makna dia hanya mendengar tapi tak berkesan pada hati dia. Walaupun dia datang masjid tiap-tiap waktu semayang, tapi hati dia tak boleh terima suatu kebenaran itu sebab tak terbuka pintu hati dia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Allah sebut dalam Quran, yang akan duduk dalam neraka jahanam dan dicampak ke dalam neraka jahanam ialah golongan jin dan manusia. Khusus kepada jin dan manusia, kata Allah. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka ada hati tetapi tak berfikir dengan hati mereka. Tak fikir. Biasa timbul persepsi, timbul pasal gambaran buruk dia nampak. Dia tak nampak kebaikan. Kita tak boleh nampak. Kerana dia akan menjadikan kita jadi rungsing, tuan-tuan. Kita kadang-kadang, dia ni suka ke aku ni. Jangan fikir soal tu. Soalkan kita mesti bersangka baik. Kerana sahabat Nabi, Nabi dah Sa'labah. Habis saja Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dia bangkit. Terus dia balik. Kemudian, para sahabat perasan dah. Dia ni tak sempat nak berzikir, berdoa bersama dengan Rasulullah. Jadi sahabat buat andaian yang macam lah. Akhirnya sahabat pun jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, boleh tak tegur sikit lah pada sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib. Sebab dia ni kami nampak macam agak kelang kabut. Habis saja salam, terus dia balik. Maka Nabi panggil Sa'labah. Nabi tanya dia. Dia kata, wahai Sa'labah, kenapa kamu dalam keadaan tergesa-gesa, kelang kabut? Sahabat-sahabat biasa melihat perihal sahabat-sahabat yang lain. Apa masalah kamu? Rupanya orang tak tahu masalah dia. Masalah dia orang miskin, tuan-tuan. Hanya ada sehelai pakaian untuk solat. Maka dia balik segera kerana nak bagi isteri dia. Pakaian yang dia pakai ni untuk berkongsi dengan isteri tadi. Rupanya itulah kemiskinan Sa'labah bin Hatib. Sehingga Sa'labah minta dekat Rasulullah, ya Rasulullah, doakan agar aku Allah beri sedikit kekayaan yang boleh aku selesa beribadat. Rasulullah berpaling, tuan-tuan. Dia minta Nabi doa, Nabi tak mau doa. 3 kali dia minta. 3 kali dia minta baru Nabi doakan. Sebab Nabi tahu ujiannya lebih besar daripada kesusahan. Ujian kesenangannya lebih sukar daripada ujian Allah beri kita susah. Dan banyak hari kita lihat orang yang mutasaqitun, yang tergelincir setelah Allah beri dia kesenangan. Termasuk Sa'labah tadi. Dulu duduk rajin semayang, ikut kuliah ilmu, pengajian ilmu. Masa dia hanya mampu naik basikal je, kayu basikal. Tapi bila dah ada duit sikit kan, dia dah ada boleh mampu dah beli kenderaan bermotor. Dah mulalah dia tak rajin dah nak pergi berjemaah di masjid. Sebab apa? Dah rasa senang dah, tuan-tuan. Pak Man, dah seminggu 2 minggu tak nampak ni, mana? Sibuk sikit. Bisnes. Ni sekarang ni saya kat Johor ni. Oh, kat Johor dah. Bisnes. Makin jauh. Jadi
Sa'labah bin Khatib ni sampaikan sahabat-sahabat pergi jumpa untuk minta zakat dia. Sebab dia kaya dah. Apa yang dinyatakan oleh Sa'labah? Dulu aku miskin. Kamu hina aku. Kamu tak pandang aku. Kamu pandang sebelah mata. Aku dah senang pakat datang nak minta. Nampak ada ucapan yang biarkan sahabat terasa hati. Sahabat yang Nabi tugaskan untuk cari orang kaya ni untuk minta zakat. Dia Sa'labah kata, ketika aku senang baru kamu datang. Datang bertemu dengan aku. Dulu kamu macam tak peduli ya. Maka dia beritahu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, jangan minta apa-apa lagi. Jangan minta apa-apa pun kepada Sa'labah. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Yang menyebabkan bila Sa'labah tahu, dia rasa macam menyesal. Sehingga wafatnya Nabi. Sehingga dia tunggu Abu Bakar menjadi khalifah. Dia jumpa dengan Abu Bakar. Jadi, ya Abu Bakar, saya nak zakatkan segala harta saya. Terimalah. Sa'labah kata, siapa aku? Rasulullah pun tak terima harta engkau. Apatah aku. Walaupun dia lembut, tapi Abu Bakar tegas, tuan-tuan. Dalam kelembutan dia tegas. Dia kata, aku tak mau terima. Siapa aku nak mendahului Rasulullah? Walaupun Rasulullah telah wafat. Sedih yang teramat sangat Sa'labah. Umar dia tak berani, tuan-tuan. Umar nanti jumpa silap sekeh kepala, tuan-tuan. Jangan buat main dengan Umar Al-Khattab. Dia badan besar. Umar ni dia tubuh dia besar, tuan-tuan. Walaupun dia ni orang yang tawaduk lah, tapi dia ditakuti oleh musuh. Dan orang Islam rasa segan kepada Umar kerana keberanian dia. Di zaman Osman bin Affan. Masa tu Sa'labah dah tua dah, tuan-tuan. Dia tunggu Osman, khalifah yang sangat lembut. Dengan harapan agar sebelum dia mati, dia dapat cover balik. Jumpalah dengan Osman. Osman bin Affan ni orang yang sangat lembut, tuan-tuan. Lalu dia bercakap. Dia kata, Sa'labah, mohonlah keampunan kepada Allah. Setiap manusia melakukan kesilapan. Tapi aku tak boleh terima juga apa yang kamu nak beri sebagai zakat. Harta kamu. Kerana ini sudah ketetapan Rasul. Jangan minta apa-apa lagi. Inilah penyesalan yang tidak ada kesudahan, tuan-tuan. Di saat kita nak menghembuskan nafas yang terakhir, di saat malaikat maut datang nak merenggut akan nyawa kita, maka dipaparkan di hadapan kita segala amalan yang kita lakukan semasa hidup. Antaranya macam-macam amalan yang kita buat. Maka ketika itu kita minta supaya dipanjangkan sedikit lagi umur, diberi tempoh yang sedikit lagi. Kita minta mungkin 10 minit, 20 minit, setengah jam. Kita minta, panjangkan umurku sedikit lagi untuk aku bersedekah. Kenapa dia nak bersedekah? Kenapa dia tak minta, ya Allah panjangkan umurku, aku nak pergi Mekah, duit dah cukup dah ya Allah, bagi kesempatan aku nak pergi menggunakan haji, nak sempurnakan rukun Islam. Ya Allah, berilah masa setengah jam untuk aku solat taubat. Dia tak minta semua tu. Dia minta bersedekah saja. Sebab nilai harta yang disumbangkan itu sesuatu yang sangat besar pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya sebut dalam Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita melihat kandungan Al-Quran, kita melihat Allah sebut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas salihin. Fa asaddaqu, aku nak bersedekah. Ketika mana mereka berkata, di saat malaikat maut datang nak mencabut nyawa mereka, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah engkau lewatkan kematianku ila ajalin qarib, yang telah hampir ini, fa asaddaqu, aku nak sedekah. Tapi adakah mampu? Tak mampu dah, tuan-tuan. Setengah juta duit yang disimpan dalam akaun kita, maka sudah berpindah milik. Bukan lagi milik kita, milik kepada anak isteri kita. Akan difaraidkan segala harta-harta. Maka melihat dengan baginya zikir itu akan bekas yang zahir. Maka jika berkekalan ia atas demikian itu, nescaya bercahaya atasnya oleh berapa cahaya. Hampir daripada Allah. Mana bercahaya? Sebab itu orang yang banyak berzikir, terpancar cahaya pada wajah dia. Wajah orang semayang dengan tak semayang ni, tuan, kita nampak. Kita nampak nur cahaya pada wajah orang yang solat, yang tak pernah tinggal semayang, dengan orang yang tak semayang. Walaupun handsome macam Fatah Amin, contohlah kan, muka handsome, hidung mancung apa semua kan, tapi kalau dia tak solat, tak nampak cahaya.
Saya mengaji dengan seorang ustaz dari Kelantan, Ustaz. Dia tu untuk mengajar ilmu tasawuf. Jadi mengajar tasawuf ni dia bicara tentang banyak hati, soal hati. Dia ni tak makan nasi, tuan-tuan. Hidup dia hanya makan buah-buah saja. Saya tak tahu lah apa punya spesies ni, tuan-tuan. Apa nasi pun nak makan. Saya pernah tanya dia, ustaz. Saya ustaz makan nasi. Dia kata nasi tu tak ada masalah. Dia kata cuma lauk-lauk tu. Kadang-kadang gulai, ada campuran-campuran yang itulah, kadang-kadang dia meragukan. Rempah-rempah tu mungkin bukan rempah adabi ke, kadang-kadang dia guna agak ala pagas lah. Itu yang bukan Islam punya produk. Cicak-cicak. Macam benda-benda dia fikir macam tu. Jadi dia tinggalkan benda-benda yang dia rasa ragukan. Kita, dia kata sapu je lah, tuan-tuan. Kita tak nampak kan. Kita yakin je lah. Tapi di sana dia. Satu hari dia mengajar, bila dia mengajar, dia akan tengok dulu semua anak murid dia. Seorang-seorang dia tengok. Jadi dia tengok saya kan. Dia tunjuk. Semayang subuh tak? Dia kata. Hui! Dia tanya kita, semayang ustaz. Pukul apa? Dia kata pukul 7. Tu tak nampak cahaya. Hui! Dia boleh buat tanggapan. Betul tuan-tuan. Hari itu sembayang lewat. Pasal apa saya tak ingat dah. Kok malam tu tengok bola kot. Bangkit lewat. Sembahyang bukan tak sembahyang. Dia kata macam tak nampak cahaya pun kat muka. Allahu Akbar. Dia kata orang macam ni dia macam kasyaf lah tuan-tuan. Rupanya kita nampak, kita perasan juga bila kita kawan dengan ramai orang tuan-tuan. Kita nampak ni orang-orang masjid ni. Ni orang yang sembahyang. Kita boleh teka tuan-tuan. Dia ni macam sembahyang tak jaga ni. Sungguh rupanya kita siasat memang dia tak jaga sembahyang. Kan? Ini Allah beri satu kelebihan lah pada setengah orang kan? Dan terbuka rahsia-rahsia yang gaib. Dan bermula afdal zikir itu barang yang ada pada hati dan lidah. Dan zikir hati. Mana 3 zikir? Lidah, hati. Dan bahawa ia hadir padanya akan makna zikir yang berlaku atas lidahnya itu. Taktis mensucikan Allah. Allah bizikri disebut ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati dia akan jadi tenang kesan daripada berzikir. Dan tauhid ia pada ketika tasbih. Dia mentauhidkan Allah. Ketika dia memuji Allah. Dan bertahlil dia. Tahlil ialah disebut la ilaha illallah. Itu tahlil. Dan bermula afdal bagi yang berzikir daripada perlahan. Afdal ni adalah perlahan. Dan juga boleh kita berzikir dengan nyaring. Boleh berzikir dengan nyaring pada tempat-tempat yang tertentu lah. Kita boleh berzikir ramai-ramai. Kita boleh berzikir dengan suara yang agak kuat sikit. La ilaha illallah. Bila kita bertahlil kan. La ilaha illallah. Tapi mesti tauhid. Tiada Tuhan itu melainkan Allah. Tidak ada Tuhan lain. Jangan pula bila kita berzikir tu tiba-tiba masuk makanan. Dan dah laju tuan-tuan. Setengah orang bila buat kenduri, dia hidang dulu makanan. Dia tutup dengan suara abad. Jadi tengah berzikir, kipas angin dekat luar masuk, terbang habis. Lepas suara abad tu dia tengok-tengok tu dia kambing golek. Lah, ya, terus laju tuan-tuan. Pasal apa? Sebab mengganggu pengikiran tu imam. Dia kata jangan lambat-lambat lah dia kata ni. Daging special punya ni kan. Ini daging dengan sate dia lah dengan apa tuan-tuan. Kalau pum terbang. Kertas tu terbang. Tengok bihun goreng Singapura. La ilah lagi slow pula dah. Jadi slow pula dah kata. Tengok bihun dia kata. Macam ada tu masjid lah. Minta maaf lah kan. Masjid kita lah tak mau sebut lah kan. Kita benda ni kalau dekat sangat tak mau sebut. Kita ustaz mai lah. Ustaz bagi tazkirah sikit. Budak ni nakal sikit. Lepas tarawih adalah jamuan sikit. Dia cek rupanya budak-budak ni tuan-tuan. Kalau tengok buk kacang ya Allah. Cukup makan MP. Lepas ambil buk kacang tu. Orang tengah sembahyang tarawih. Dia pitong dekat kasut tu. Punya buruk perangai tuan-tuan. Budak-budak. Bukan budak kecil. Budak-budak remaja ni. Dia geram. Alam ni pasal pala bubuk kacang dia. Dia ambil dia bubuh dalam kasut. Orang nak balik semayang tarawih masuk kaki dia kata hujan tak ada pasal apa basah ni. Rupanya penuh dengan bubuk kacang. Dia kata ustaz mai lah ustaz. Bagi tazkirah sikit kat depan. Macam mana? Saya tengoklah kan. Dia kata yang ni kata puasa kena ambil tindakan juga. Selalu pengat budak ni. Jangan main-main dalam masjid. Dan bermula zikir itu wirid yang berkekalan. Dan berpanjangan, maka bersungguh-sungguhlah oleh kamu bahawa sentiasalah lidah kamu itu basah dengan sebab berzikir pada tiap-tiap kelakuan melainkan pada waktu yang wirid yang tidak makan himpun antaranya dan antara zikir seperti qiraah dan bertengkar.
Dan adalah engkau pada ini segala ibadat dan lainnya, pada berapa kebajikan yang ingat akan Allah Ta'ala dengan makna yang lebih umum. Dan jangan engkau sempitkan atas satu bagi tiap zikir, bahkan segala bahawa ada bagi engkau wirid daripada tiap-tiap bagi daripada segala ibadat. Atau walaupun dalam keadaan kita nak marah seorang pun kita zikir dulu. Ingat, la ilaha illallah. Budak ni bertuah sungguh. Nampak tak? Seorang ibu yang dia faham. Rupanya dia ponteng. Oh, pergi sekolah konon dia. Rupanya pergi lepak dekat tu, dekat Padang dengan kawan. Bila dapat laporan cikgu beritahu anak tak datang ke sekolah, setiap hari dia keluar pakai baju sekolah. Rupanya dia pergi lepak dekat Padang permainan. Saya biasalah tuan-tuan, 30 tahun berkhidmat kan. Kadang kita dulu bagian kaunseling juga lah kan. Maknanya apa-apa masalah budak ni kadang-kadang kita kena ambil tahu. Kenapa dah tak datang kerap ni? Pergi jarah, pergi rumah dia. Mak dia kata anak saya pergi sekolah. Pergi setiap hari pergi sekolah. Oh, rupanya budak ni dia melencong ke lain. Rupanya tu kena tangkap dekat Padang. Dia ada bawa baju spare tuan-tuan. Mula pakai baju sekolah. Sampai-sampai buka, pakai baju lain, duduk lepak-lepak. Nanti tunggu, balik dah sekolah ni, baru balik, pakai baju sekolah balik. Oh, cerdik tuan. Budak zaman sekarang, cerdik. Kan? Dia tipu mak bapak dia bulat-bulat. Itulah tuan-tuan. Jadi maknanya, saya dia bagi kita sentiasa mengingati antara satu sama lain. Mengingati sebut wirid. Wirid tu amalan-amalan zikir yang jadikan amalan harian kita, insya-Allah. Berhenti setakat ni, kita akan masuk dalam bab yang seterusnya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban mafhuman bi syukurin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa muqayyiman wa rizqan wasi'an wa amalan salihan. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tangguhkan dengan tasbih kifarah surah Al-As.